Didik TV KPM. Ya, cikgu. Betul. Sebenarnya ramai ya rakan-rakan kita kat luar sana daripada golongan dewasa, remaja, kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, kanak-kanak dia belum pandai kira lagi kan. Biasa dah sampai golongan remaja, mereka sangat menitik beratkan ataupun mereka suka kira kalori. Suka sangat kira kalori. Kalau mereka makan, contohnya makan mi goreng, mereka akan kira berapa. Kalau minum teh tarik, berapa mereka akan kira. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan kalori ni? Hanif nak tahu tak? Murid-murid nak tahu tak apakah itu nilai kalori? Saya pasti kita semua tertanya-tanya, cikgu. Selalu dengar terma kalori tapi mungkin kurang jelas apa maksud kalori itu. Okey, hari ini kita akan perhalusi apakah itu maksud nilai kalori makanan. Okey, baik. Nilai kalori makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Ia disebut sebagai nilai tenaga ataupun nilai kalori. Jadi unit untuk nilai kalori ini adalah dalam unit kalori ataupun CAL, ataupun satu lagi unit kita gunakan adalah joule. J huruf besar, so itu adalah unit tenaga. So unit dia adalah kalori dan juga joule tenaga. Okey, untuk lebih mudah lagi kita buat ringkasan, secara ringkasan kalori bersamaan dengan tenaga. Kalori ialah tenaga. Okey, tenaga ni untuk apa kita sebut tenaga kan? Okey, tenaga ni sebenarnya kan Hanif, dia digunakan untuk menjalankan aktiviti kehidupan kita seharian lah. Okey, contohnya macam kita nak bergerak pergi sekolah, kita nak belajar, kita nak memasak kat rumah, nak kemas rumah, bermain di padang, semua aktiviti-aktiviti itu dia menggunakan tenaga. Itulah yang dimaksudkan dengan kalori. Kita perlukan kalori. Betul juga. Okey, baik. Sebenarnya makanan yang kita makan setiap hari mengandungi beberapa kelas makanan utama, iaitu lemak, mengandungi protein dan juga mengandungi karbohidrat. Ketiga-tiga kelas asas ini sebenarnya dia menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar. Okey, berbeza macam mana tu Hanif? Ya, cikgu. Kita akan lihat jadual. Boleh. Okey. Lemak, protein dan karbohidrat akan mengeluarkan tenaga yang berbeza. Betul. Dia akan mengeluarkan atau dia akan membekalkan tenaga yang berbeza. Contohnya kita lihat kelas makanan lemak. Baik, lemak ni dia akan mengeluarkan tenaga sebanyak 37 kilojoule tenaga per gram. Maksudnya 1 gram makanan lemak akan mengeluarkan sebanyak 37 kilojoule tenaga. Okey, manakala protein dengan karbohidrat dia sama, iaitu 17 kilojoule tenaga per gram. Okey, manakala dalam unit kalori pula lemak dia mengeluarkan sebanyak 9 kilokalori tenaga per gram. Protein dan karbohidrat dia akan mengeluarkan sebanyak 4 kilokalori per gram. Okey, jadi macam mana kita nak tukar antara kilojoule ke kilokalori? Jadi kita gunakan magic number. Ini kita panggil sebagai magic number, iaitu 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, sama juga kalau kita unit 1 kilokalori bersamaan dengan 1 kilojoule tenaga. Baik. Okey, Mudah boleh ya untuk kita Hanif? ingat tu, cikgu. So murid-murid sebenarnya boleh rujuk dalam buku teks sains tingkatan 2. Okey, baik. Jadi kita akan gunakan, kita akan jalankan satu aktiviti yang mana kita akan mengira nilai kalori makanan dari label atau pembungkus makanan. Hanif perasan tak setiap kali bila kita beli makanan ya, kita dalam pembungkus pada pembungkus makanan tu akan terdapat maklumat pemakanan. Ya, saya selalu perhatikan di belakang paket makanan tersebut atau minuman juga akan ada maklumat pemakanan seperti inilah ya, kita ada maklumat pemakanan. Jadi maklumat pemakanan dia mengandungi kelas makanan asas yang kita sebutkan tadi, iaitu lemak, karbohidrat dan juga protein. Okey, dekat sana tu cikgu ada kumpulkan beberapa label makanan yang mengandungi maklumat pemakanan. Tapi hari ini Hanif, kita akan menjalankan aktiviti untuk mengira jumlah tenaga yang dibekalkan oleh 1 tin tuna. 1 tin tuna, berapa tenaga dia, cikgu? Mana adakah di sini, cikgu? Okey, itu adalah 1 tin tuna. Jadi hari ini kita akan kira berapa banyak tenaga yang dibekalkan oleh 1 tin tuna sebanyak 100 gram. Kita kira untuk 100 gram sahaja. Untuk 100 gram. Jadi 100 gram ya. Okey, baik, kita teruskan. Boleh? Okey, kita teruskan ya.
Okey, soalannya, jadi murid-murid di rumah juga boleh rujuk pada soalan ini dan kita akan sama-sama mengira. Okey, kita akan melengkapkan nilai kalori yang terdapat pada pembungkus makanan tersebut. Yang ini cikgu gunakan makanan dalam tin iaitu tuna. Tuna ini contohnya Okey. cikgu. Baik, kita akan kira kalori untuk seperti yang cikgu tertera di sana. Kita akan kira untuk karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, baik, kita lihat per 100 gram. Okey, per 100 gram jika kita rujuk pada label makanan, 100 gram tuna dia akan menghasilkan sebanyak 1.1 gram karbohidrat. Dia mengandungi 1.1 gram karbohidrat. Manakala proteinnya pula adalah 23.8 gram. Nampak protein banyak kan? Banyak di sebab situ kita juga. tahu bahawa protein tu adalah sumber daripada ikan. Kita Sumber tahu daripada ikan. tuna tu daripada ikan. Manakala lemak pula pada tin tuna itu ada sebanyak 1.2 gram lemak. Okey, jadi kita nak kira nilai kalori, kita perlu darabkan dengan jumlah tenaga yang dibebaskan. Kita boleh merujuk kepada jadual nilai tenaga tadi. Baik. Seperti yang perbandingan cikgu lakukan antara lemak, protein dan karbohidrat cikgu di situ Kita nampak jika karbohidrat dia 1.1 gram darab dengan 17 kilojoule, protein 23.8 gram darab dengan 17 kilojoule per gram, manakala lemak 1.2 darab dengan 37 kilojoule. Okey. Jadi seterusnya kita minta Abang Hanif untuk kirakan berapa jumlah tenaga yang dihasilkan oleh setiap kelas makanan. Baik, Okey, kita Hanif akan boleh lakukan kira. sedikit kiraan cikgu. Saya rasa saya akan bawa kalkulator. Lepas ni kalau saya pergi ke mana-mana pasar ke apa cikgu. Boleh Ya, Baiklah, jadi- karbohidrat 1.1 gram darab 17 kilojoule. Jawapannya ialah 18.7 kilojoule. Seterusnya protein 23.8 darab 17 kilojoule bersamaan dengan 404.6. Murid-murid pun boleh kira berpandukan daripada slide yang cikgu paparkan. Okey. Baik cikgu, saya sudah dapat ketiga-tiga iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Seterusnya jumlah tenaga, maka saya akan Jumlahkan sahaja. jumlahkan sahaja Ya, ketiga-tiga ini betul. cikgu. Jumlahkan sahaja Hanif. Baik, saya akan tambah. Tambahkan semua sekali Tambah. untuk karbohidrat, Baik. protein dan juga lemak. Saya rasa saya sudah dapat jawapannya iaitu Berapa jawapan dia? 467.7 kilojoule cikgu. Okey, untuk tahu jawapan kita Adakah akan ini jawapan yang betul? Okey, kita akan semak. Lihat karbohidrat 18.7, betul. Protein 404.6 kilojoule, betul. Betul, Lemak 44.4 kilojoule, betul. Okey, jadi jumlah keseluruhannya adalah 467.7. Jawapan ni sama cikgu. okey, jawapannya sama. Bijak Hanif, seorang pelajar yang fokus sebenarnya. Okey, jadi kita ketahui, kita buat kesimpulan bahawa 100 gram tuna menghasilkan sebanyak 467.7 kilojoule tenaga. Okey, bagus Hanif. Okey, Hanif. Good, sedap juga tu dan banyak juga tenaga banyak yang diberikan tenaga. oleh 100 gram tuna. Baik, Hanif, seterusnya. Baik cikgu. Okey. Hanif, selain daripada menggunakan jadual nilai tenaga tadi kan Hanif, sebenarnya ada satu lagi kaedah. Bagaimana kita nak mengetahui nilai kalori dalam setiap hidangan kita. Hanif rasa ni apa yang perlu murid kita saya buat? nampak seperti ada kod QR di situ cikgu. Adakah ini akan membantu kita menentukan nilai kalori makanan? Ya, betul. Tepat sekali ya. Sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia telah membukukan senarai nilai kalori makanan utama rakyat Malaysia. Okey, makanan, minuman, snack. Jadi untuk memudahkan rakyat Malaysia menggunakannya sebagai rujukan untuk mengira nilai kalori dalam setiap hidangan yang kita makan. Jadi murid-murid boleh rujuk dalam muka surat yang surat 56 buku teks sains tingkatan 2. Okey, baik. Kat sini cikgu ada cetak beberapa senarai nilai kalori yang akan kita gunakan dalam aktiviti yang seterusnya Hanif. Ya cikgu. Okey, Baik. Sekarang baik. murid-murid di rumah juga telah imbas kod QR yang kita paparkan tadi. Boleh membantu kita untuk aktiviti seterusnya. Ya, okey, aktiviti kita adalah menganggar nilai kalori makanan dalam hidangan makanan. Okey, baik. Pertama sekali dalam aktiviti ini kita akan senaraikan
Okey, baik, kita senaraikan dahulu menu sarapan pagi dua orang remaja. Okey, kita ambil nama Abu dengan Ali lah ya Hanif. Baik, cikgu. Okey, Abu makan apa tu? Abu dia makan apa? Macam nasi goreng di atas sana, cikgu. Okey. 2 pisang. Ya. Dan juga secawan teh tarik Teh rasanya. tarik. Ya, okey, kalau kita lihat nasi goreng adalah sebanyak 640 kalori. Jadi kita lihat saja dalam senarai, nasi goreng adalah sebanyak 640 kilokalori. Baik. Okey, Nasi goreng kampung sana, cikgu. Nasi goreng kampung. Manakala untuk buah-buahan seperti pisang, kita lihat pisang untuk satu biji menghasilkan sebanyak 60 kilokalori. Jadi kalau dua berapa Hanif? 60 darab 2, 120, cikgu. Ya, betul. 120 kilokalori untuk 2 biji pisang. Baik, seterusnya untuk minuman pula, Abu dia minum teh tarik. Teh tarik. Teh tarik kita ada 140 kilokalori. Cikgu dah buat saya lapar dah ni. Tapi tak apa, kita akan lakukan perbandingan dan pengiraan ini dahulu. Okey, seterusnya kita senaraikan pula menu sarapan pagi bagi Ali. Okey, Ali dia mengambil 2 keping sandwich, 1 biji apple dan juga 1 cawan minuman bercoklat. Baik, kalau kita lihat dalam senarai nilai kalori untuk sandwich, okey, baik untuk sandwich, okey, 2 keping sandwich menghasilkan sebanyak 140 kilokalori. Untuk sebiji apple merah adalah sebanyak 63 kilokalori dan juga minuman bercoklat 1 cawan anggaran 250 ml sebanyak 100 kilokalori ya Hanif. Baik. Okey, kita dah senaraikan. Ya, cikgu. Okey, baik. Jadi aktiviti yang kedua kita susun dalam satu jadual. Okey, kita susun dalam jadual apa yang Abu makan dan apa yang Ali makan. Jadi aktivitinya mudah saja ya murid-murid di rumah. Kita hanya menggunakan kalkulator saja dan kita perlu jumlahkan. Okey, pertama sekali Hanif boleh bantu cikgu untuk Boleh, cikgu. jumlahkan berapa jumlah tenaga yang dibekalkan oleh makanan yang diambil oleh Abu. Dan yang kedua, berapa jumlah tenaga ataupun jumlah kalori yang dimakan oleh Ali. Baik, kita bagi masa untuk Abang Hanif mengira. Okey, murid-murid di rumah pun boleh juga mengira ya. Sama-sama kira. Abu makan nasi goreng 640, 640 tambah 2 dengan biji pisang maka 120, tambah secawan teh tarik. Saya akan ingat lepas ni cikgu kalau saya minum teh tarik 140 kalori. Ingat tu teh tarik yang kita suka sangat tu sebanyak 140 kilokalori. Baiklah, saya rasa saya dapat jawapan untuk Abu. Seterusnya Ali. Okay, Ali makan sandwich tuna, tambah sebiji apple merah dan juga secawan minuman bercoklat. Itu pun saya gemar, cikgu. Jawapan untuk Ali ialah 303. Okey, Abang Hanif boleh angkat jawapan. Okey, murid-murid di rumah agak-agak sama tak jawapan dengan Abang Hanif kita ni? Sama-sama kita kira. Bukan saja kira, tak kena ingat juga dia tahu, cikgu. Ya, ingat teknik dia. Senang kita nak praktikan dalam kehidupan seharian. Okey, baik, sudah kita semak jawapan bersama-sama. Okey, jawapan untuk jumlah tenaga yang dibakar oleh Abu sebanyak 900 kilokalori. Manakala yang kedua, Ali mengumpul sebanyak 303 kalori. Betul tak? Sama tak Hanif? Sama, cikgu. Saya dapat, boleh saya tanda boleh, right, boleh. cikgu? Hanif boleh tanda right. Yang pertama, cikgu telah beri jawapan 900, seterusnya 303 Okey, betul, kilokalori. Jadi untuk memudahkan kita untuk merancang hidangan makan pagi, hidangan makan tengah hari dan juga makan malam melalui senarai nilai kalori yang kita ada. Okey, baiklah. Seterusnya Hanif. Ya, cikgu. Saya rasa sangat menarik juga, cikgu, kerana saya perhatikan di sana apple merah dengan apple hijau juga berbeza jumlah tenaga yang dihasilkan. Betul Okey, jadi kita ada kesinambungan soalan daripada aktiviti kita tadi. Okey, kita dah tahu ya jumlah kalori yang dimakan oleh Abu adalah sebanyak 900 kilokalori manakala Ali 303. Okey, cuba Hanif dan rakan-rakan di rumah buat perbandingan dan tentukan sarapan siapakah yang mempunyai nilai kalori yang paling tinggi dan yang paling rendah. Siapa jawab? Antara dua ini, baik kawan-kawan saya, kita tengok Abu memakan sebanyak 900 kilokalori untuk sarapan dan Ali memakan 303 kilokalori untuk sarapan. Saya pasti kita setuju bersama-sama bahawa pemakanan Abu untuk sarapan punya nilai kalori yang lebih tinggi juga berbanding dengan Ali. Ali, okey, kita semak jawapan. Betul tak?
Okey, sarapan Abu punya nilai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan sarapan pagi Ali. Okey, tepat sekali sebab Abu 900, Ali 303. Jadi melalui aktiviti ini kita boleh merancang pemakanan kita setiap hari. Didik TV KPM